A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimni rusydi wa qini min syarri nafsi. Wahai Tuhan, berilah kepadaku petunjuk dan peliharalah diriku dari kejahatan diri sendiri. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah dengan rahmatnya Allah pertemukan kita dalam majlis ilmu kita ni, insya-Allah. Hari ini kita bersama dalam tafsir Quran Juzul Amma kali yang ke-7 untuk bulan November, bulan 11. Insya-Allah kali ini kita akan membacakan surah Al-A'la. Al-A'la maksudnya yang maha tinggi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Alhamdulillah, kita semua pakat sama-sama bacakan surah Al-A'la. Muslim-muslimat pendengar yang dirahmati Allah sekalian, antara latar belakang surah Al-A'la ialah merupakan surah ke-87 diturunkan di Mekah yang mengandungi keseluruhannya ialah sebanyak 19 ayat. Dinamakan juga surah Al-A'la kerana pada awal surah ini Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW dan umatnya mengakui kesucian nama Allah yang maha tinggi, itu Al-A'la. Di antara intisari kandungan surah ini ialah di mana ditegaskan bahawasanya tanggungjawab manusia ialah mengagungkan Allah dan menyucikannya daripada segala sifat-sifat kekurangan, sama ada dari segi zatnya, nama-namanya, perbuatannya dan sifat-sifatnya. Maksud dari segi zat, asma, af'al dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Seterusnya Allah mempunyai sifat-sifat yang sempurna, iaitu Allah Ta'ala dialah yang menciptakan semua makhluk. Allah Ta'ala lah yang menciptakan dengan ciptaan yang terbaik, seperti mencipta manusia. Dapat menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, bahawa Allah Taala kata aku telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Allah juga menggembirakan Nabi dengan dua perkara. Pertama, Nabi seorang yang ummi yang boleh membaca Al-Quran melalui wahyu yang dibawa oleh Jibril kepadanya tanpa lupa, memberi petunjuk dengan amalan kebaikan. Kita ni kena tahu baca, sebab kalau mengaji, kalau belajar banyak orang ingat pada lupa. Jadi kena pandai baca dah, paling penting sekali, supaya kita dapat ingat balik apa yang kita belajar. Tapi Nabi SAW dia ajar sekali, cukup lekat dalam ingatan baginda SAW. Itulah manusia pilihan Allah. Kejayaan manusia yang bebas daripada kekufuran. Maksudnya kejayaan manusia ialah bebas daripada kekufuran syirik dan kemaksiatan, di samping mereka sentiasa menyedari kemuliaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslim-muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala kelebihan surah ini ialah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW berkata kepada Muaz bin Jabal
kenapa kamu tidak solat dengan membacakan Sabbihisma rabbikal a'la wal laili idza yaghsha dan wasyamsi wadhuhaha. Itu baca apa? Baca wasyamsi wadhuhaha wal laili idza yaghsha sabbihisma rabbikal a'la. Seterusnya hadis riwayat daripada Imam Ahmad, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi dari Nu'man bin Bashir bahawa Nabi SAW membaca Sabbihisma rabbikal a'la dan hal ataka hadisul ghasyiyah pada solat 2 hari raya dan pada hari Jumaat. Apabila kedua-dua hadis sebut jatuh pada hari yang sama, baginda SAW membaca kedua-dua surah ini. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW suka membaca surah Sabbihisma rabbikal a'la. Jadi saya pesan pada diri saya sendiri dan pendengar semua sama-samalah kita insya-Allah menghafal surah Al-A'la ini. Sebab bagaimana kelebihan-kelebihan surah yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Antara makna ayat, sekarang kita lihat kepada makna ayat surah Al-A'la ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah, menyucikan nama Tuhanmu yang Maha Tinggi dari segala sifat-sifat kekurangan. Allazi khalaqa fasawwa, yang telah menciptakan sekalian makhluknya serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya. Wallazi qaddara fahada, yang telah mengatur keadaan makhluk-makhluknya serta memberikan hidayah petunjuk ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya. Wallazi akhrajal mar'a, dan yang telah mengeluarkan tubuh-tubuhan untuk binatang-binatang ternak. Faja'alahu wusa'an ahwa, kemudian ia menjadikan tumbuh-tumbuhan yang menghijau itu kering, berubah warnanya ke hitam-hitaman. Sanuqri'uka fala tansa, dan kami sentiasa menjadikan engkau wahai Muhammad dapat membaca Al-Quran yang diturunkan kepadamu dengan perantaraan Jibril sehingga engkau menghafaznya dan tidak lupa. Allahu Akbar. Illa ma sya Allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan, sesungguhnya ia mengetahui segala keadaan yang patut berlaku dan yang nyata dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk melaksanakan segala perkara agama yang mudah diterima oleh akal yang sihat. Wazakir inna ta'ati zikra, oleh itu berilah peringatan kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran, kalau-kalau peringatan itu berguna dan sudah tentu berguna. Sayazakkaru man yakhsha, kerana orang yang takut melanggar perintah Allah akan menerima peringatan itu. Wa yatajannabuhal ashqa, dan sebaliknya orang yang sangat celaka akan menjauhinya. Allazi yaslan narul kubra, dan dialah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar azab siksanya. Summa la yamutu fiha wa la yahya, selain dari itu ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang. Qad aflaha man tazakka, sesungguhnya berjayalah orang-orang yang setelah menerima peringatan itu berusaha membersihkan dirinya dengan taat dan amal yang soleh. Wa zakara asma rabbih fasalla, dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mengerjakan sembahyang dengan khusyuk. Bal tu'sirunal hayatad dunya, tetapi kebanyakan kamu tidak melakukan yang demikian, bahkan kamu utamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fis suhufil ula, sesungguhnya keterangan-keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan dalam kitab-kitab yang terdahulu.
suhufi Ibrahim wa Musa, iaitu kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Sadaqallahu azim. Itulah antara maksud secara ringkas untuk tafsir Quran Juzul Amma surah Al-A'la. Muslim-muslimat pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita lihat pula kepada tafsiran ayat kepada surah Al-A'la ini, di mana tafsir ayat pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah, menyucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dari segala sifat-sifat kekurangan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada Rasulnya supaya bertasbih bagi menyucikannya, subhanallah, daripada segala sesuatu yang tidak layak baginya, yakni bagi Allah, dengan mengucapkan Sabbihisma rabbikal a'la, iaitu maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Menyucikan nama Allah daripada sesuatu yang tidak layak dengan keagungannya, sama ada tentang zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya dan hukum-hukumnya. Oleh itu janganlah kita menyebut namanya kecuali untuk mengagungkannya, dan kita tidak menggunakan nama-namanya kepada selainnya, serta tidak menganggap sifat-sifatnya sama dengan sifat-sifat selainnya. Dalam tafsir Al-Misbah dinyatakan bahawa ayat di atas berpesan, sucikanlah nama Tuhan pemeliharamu yang maha tinggi, sehingga apabila terbayang dalam benakmu sesuatu yang tinggi, yakinlah bahawa Tuhanmu lebih tinggi, iaitu maha tinggi dan lagi maha berkuasa. Apabila seorang itu menghayati ketinggian dan keagungan Allah, maka tertanam dalam dirinya suatu keyakinan diri yang menjadi kekuatan dalaman untuk bertindak menghadapi cabaran dalam kehidupan. Kalau kita meyakini bahasanya Allah yang maha berkuasa, yang maha memelihara, yang maha agung, untuk membantu kita dalam menghadapi segala cabaran dalam kehidupan ini. Firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 139, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Maksud ayat ini ialah, dan janganlah kamu merasa lemah dalam perjuangan mempertahan dan mengekalkan Islam, menegakkan Islam, dan janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang akan menimpa kamu, padahal kamulah orang-orang yang tertinggi. Mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia maksud surah Ali Imran ayat 139. Dan hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah daripada Uqabah bin Amir Al-Juhani, ketika turunnya ayat Fasabbih bismi rabbikal azim, maka Nabi menyuruh ianya sebagai bacaan dalam rukuk. Seperti Subhana rabbiyal azim. Jadi ketika turunnya ayat ini, Rasulullah SAW meminta supaya kita ni menjadikan sebagai satu bacaan kita dalam rukuk. Dan bila turunnya ayat Sabbihisma rabbikal a'la, maka Nabi menyuruhnya supaya dijadikan bacaan dalam sujud. Itulah dia tafsiran kepada ayat yang pertama. Hanya sekadar itu untuk siri yang ke-7 ini, untuk bulan 11. InsyaAllah kita akan sambung pada masa-masa yang seterusnya, insyaAllah. Sekadar itu saja daripada saya, yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah SWT. Wa akhiran aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.